Malaysiaku, hebatnya negaraku demi perpaduan, demi kejayaan. Hebatnya Malaysiaku, hebatnya negaraku, rakyat didahulukan, tempuh segala cabaran. Malaysia. Tak kira di mana rakyat dibela, tak kira agama, kaum dan bangsa, berkorban untuk hebat Malaysia. Rakyat kaulah tonggak negara. Tak kira di mana rakyat dibela, tak kira agama, kaum dan bangsa, berkorban untuk hebat Malaysia. Rakyat kaulah tonggak negara. Kemakmuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelayar Facebook Malaysia Gazette. Saya Haslina A.R. Kamluddin kembali bersama dengan anda. Topik petang ini, sangat mendebarkan kerana perbincangan Majlis Raja-Raja sudah pun berlalu dan pastinya banyak sekali polemik ataupun spekulasi yang digembar-gemburkan terhadap keputusan yang diambil oleh Majlis Raja-Raja Melayu ini. Baik, untuk topik kita hari ini, jangan perkecilkan Majlis Raja-Raja. Bersama kami di talian merupakan fellow utama Institut Kajian Etnik kita Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Profesor Dato' Dr. Teo Kok Siong. Selamat petang, Prof. Ya. Baik, di talian merupakan Profesor Emeritus Dato' Dr. Teo Kok Siong yang akan mengupas topik kita hari ini. Baik, Prof, apakah jangkaan Prof di awal ini mengenai hasil keputusan perbincangan Majlis Raja-Raja Melayu ini? Ya, jangkaan saya ialah sudah tentu yang di-Pertuan Agong yang mewakili Raja-Raja Melayu yang lain akan bertitah, dan dalam titah itu baginda akan menyeru rakyat agar mematuhi SOP. Dia melihat kepada jangkitan pandemik COVID-19 yang begitu dahsyat pada hari ini. Itu titah yang menyeru rakyat agar mematuhi SOP itu kepada rakyat. Dan saya jangka juga baginda yang mewakili Raja-Raja Melayu yang lain akan juga bertitah dan menyeru politik supaya berhenti daripada politiking. Dan maksudnya dalam keadaan darurat kesihatan sekarang, ya sebenarnya baginda sudah lama bertitah tentang hal ini, meminta ahli-ahli politik kita agar berhenti daripada politicking dan memberi tumpuan kepada negara. Dan dalam kes ini, kes itu pandemik COVID-19 ini. Jadi saya kira itu kepada ahli-ahli ahli-ahli politik itulah. Jadi saya kira itu tentang COVID lah. Dan tentang parlimen, baginda sudah lama bertitah bahawa parlimen boleh dibuka, maksudnya parlimen boleh bersidang. Jadi ini pulanglah kepada kerajaan semasa untuk mengambil inisiatif ini untuk membuka kembali parlimen. Dan semalam pun ada jaminan daripada ketua kerajaan kita bahawa parlimen akan dibuka sekitar
sekitar September dan juga Oktober begitulah. Setelah Ya. pandemik COVID-19 ini dijangka boleh reda lah pada waktu itu kan, setelah kita mengambil langkah-langkah yang drastik sekarang ini dengan adanya suntikan vaksin dan sebagainya. Jadi Baik. saya kira tentang darurat ini sudah tentu kalau krisis kesihatan kita masih tidak dapat ditangani dengan baik, saya kira apa salahnya dilanjutkan sebulan 2 lagi. Ya, maksudnya sudah banyak yang berlaku. Okey. Kita memerlukan sedikit masa lagi. Mengapa tidak? Kita semua bersedia dan ahli-ahli politik pun, ya, mereka sangat-sangat perlu bertindak sebagai negarawan lah. Memberi tumpuan kepada negara, khususnya pada waktu ini yang sangat-sangat memerlukan ada usaha kita untuk memerangi COVID-19 ini. Saya kira tentang darurat itu, kalau diperlukan dilanjutkan sedikit masa lagi, saya kira mengapa tidak akan, sebab sudah banyak kita lakukan dalam 6 bulan, kita perlu sedikit waktu lagi, mengapa kita tidak mau berkorban untuk ini. Saya kira semua pihak harus berkorban. Saya kira rakyat tidak ada masalah tentang hal ini. Hanya ada ahli politik kita yang nampaknya tak faham-faham lah tentang masa politik yang tak betul dan tak tepat pada sekarang inilah. Maksudnya sekarang ini ada ruang langsung untuk mereka main politik yang tujuannya untuk merampas kuasa, menjatuhkan satu pihak lain. Jadi saya kira itulah jangkaan saya lah. Dan tak mungkinlah. Ya. Baik, Prof. Ya, okey. Prof menyebut mengenai hentikan politik, ahli parlimen ataupun ahli politik banyak main dalam pentadbiran hari ini. Apa pandangan Prof terhadap segelintir ahli politik kita, segelintir pemimpin kita yang memperkecilkan peranan Majlis Raja-Raja ini? Pandangan Prof. Sudah tentu mereka itu tidak ada jiwa sebagai negarawan, walaupun mereka jauh daripada boleh dipanggil negarawan. Sekurang-kurangnya mereka ada semangat itu. Jadi ya, saya kira pada hari ini rakyat jelata memang memandang ahli-ahli politik ni sebagai jijik lah. Mereka bangsat dari segi perangai tidak baik dan mereka dianggap bajingan, penjahat. Walaupun ada yang baik, tetapi kerana kerbau seekor kan, maka terpalit yang lain-lain. Jadi saya kira hentikanlah politik ini, sebab rakyat memang cukup benci lah kepada ahli-ahli politik sekarang ini. Kerana mereka tak kira waktu lah, mereka politiking sakan sangat lah, dan kita dapat lihat dalam pemerintahan pada hari ini yang bekas pemimpin pun masih nak bersuara, dan ini sudah tentu tidak baik kepada pentadbiran yang ada sekarang ini. Maksudnya yang bekas pemimpin itu masa mereka sudah berlalu. Jadi mereka saya kira harus terimalah hakikat itu, dan ini kita dapat lihat tidak berlaku di tempat-tempat lain. Maknanya pemimpin yang sudah ada peranan lagi, maka mereka akan tahu sedar diri dan sebagainya. Tetapi malang sekali lah di negara kita dapati pemimpin lama kembali untuk mencabar pemerintahan sekarang, dan ini sudah tentu tidak baik untuk kerajaan sekarang untuk menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pentadbiran negara, apatah lagi dalam keadaan genting sekarang untuk memerangi COVID-19 dan untuk membangunkan ekonomi kita yang meleset, dan pada waktu yang sama untuk menangani masalah ketidakstabilan politik ini. Jadi saya kira
Ya, dan kita dapat lihat ada suara-suara yang semacam ingin mempengaruhi pihak istana untuk menubuhkan kerajaan sementara dan untuk membawa balik satu bentuk pemerintahan lain. Jadi saya kira itu semua tidak ada pada kuasa raja-raja. Raja-raja kita raja perlembagaan. Ya, jadi nampak sangatlah politicking itu dahsyat sekali sehingga cuba mempengaruhi pihak istana, sedangkan pihak istana tak ada peranan sedemikian. Jadi dicadangkan kita tubuhkan kerajaan sementara dan dicadangkan kita memilih pemimpin yang sekian-sekian. Jadi pemilihan pemimpin ini adalah kuasa rakyat, bukan kuasa pihak-pihak lain lah. Jadi nampak sangatlah politicking itu teruk sangatlah. Jadi saya kira ahli-ahli politik kita harus muhasabah diri lah. Jadi jangan sehingga mereka dipulau nantilah pada PRU yang akan datang. Maksudnya, Prof, ya. Prof menyebut rakyat sudah muak, rakyat sudah jelik dengan permainan politikus kita hari ini. Juga sebenarnya ramai ahli-ahli akademik yang menyuarakan pandangan yang sama. Namun ia masih dipandang sepi oleh segelintir pemimpin hari ini yang masih lagi cuba untuk satu, menukar kerajaan, dua, tidak mempedulikan apa yang berlaku dalam kalangan rakyat. Bagaimana Prof melihat suasana begini yang seakan-akan bukan saja COVID tidak menyihatkan, malah sikap ahli parlimen, sikap pemimpin hari ini yang kebanyakannya tidak sihat ini? Ya, mereka rata-ratanya dengan izin lah, dalam bahasa Inggeris kita panggil political animals. Mana kalau ahli politik itu saya kira ialah pemerintahannya pun sudah teruk kan. Ahli politik sekarang memikirkan tentang kerjaya politik mereka pertama-tamanya, yang kedua tentang parti mereka. Mereka tak fikir tentang rakyat dan negara. Tetapi political animals ni lebih dahsyat lagi lah. Jadi mereka begitu zalim sekali lah dalam strategi politik mereka. Dan animals ni kita dapat lihat mereka langsung tidak peduli tentang rakyat. Mereka hanya peduli tentang diri mereka sendiri. Dan kita dapat lihat dalam PRN di Sabah itu, walaupun dalam keadaan pandemik itu mereka nak juga pilihan raya diadakan, dan kita tengok akibatnya sampai sekarang. Dan dalam keadaan pandemik kita sekarang pun masih ada ahli-ahli politik yang nak juga diadakan pilihan raya umum ke-15 dengan memberi alasan-alasan yang memang bodoh lah. Jadi kita nampak sangatlah mereka ini political animals lah. Jadi lebih dahsyat daripada ahli-ahli politik yang kita sebut tadi dah teruk. Jadi political animals ni lagi teruk. Jadi saya kira rakyat harus menghukum mereka inilah dalam PRU yang akan datang. Maksudnya kita tidak mahu ahli-ahli politik sebegini memimpin negara kita pada masa akan datang. Jadi saya kira sudah cukuplah ahli-ahli politik yang lama-lama yang ada bagasi dan juga ada reputasi sebegini. Jadi kita nak satu angkatan pemimpin ahli-ahli politik muda yang pertama-tamanya tidak ada bagasi. Yang keduanya saya kira pendekatan mereka lain sekali lah. Ini dapat kita lihat pada anak-anak muda yang menceburi bidang politik sekarang yang menjadi wakil rakyat. Maksudnya pendekatan mereka jauh sekali, dan mereka dalam jiwa mereka itu ada bibit-bibit negarawan. Tidak seperti yang pergolongan lama. Prof, seiring dengan apa yang Prof katakan, kalau boleh saya bacakan komen-komen di Facebook Malaysia Gazette sendiri. Pelai-pelai katanya Syahjahan Shah nama dia.
Dia kata PRU 15 undi calon bebas semuanya. Muhammad Azrul pun kata calon bebas. Adakah sebenarnya? Ada juga. Sebelum ini saya ada temu bual selebriti yang melihat politik hari ini sangatlah, boleh saya katakan sebagai hancing katanya. Kerana sikap-sikap begini. Jadi bebas itu menjadi pilihan anak muda, tidak berpartisan, tidak mahu memilih mana-mana parti. Adakah PRU 15 akan datang pada pandangan Prof sendiri melihat akan ramainya orang-orang muda bertanding untuk bebas ini dan mengetepikan parti-parti sedia ada? Ya, saya tidak terkejut kalau perkara ini berlaku sebab apa yang disuarakan oleh anak-anak muda itu ialah protes. Mereka bantah tentang gelagat sesetengah ahli politik kita yang begitu rakus lah. Jadi saya tidak terperanjat dengan protes ini, iaitu anak-anak muda dan juga golongan tua lah yang akan memilih calon-calon yang tidak ada bagasi dan barangkali satu protes yang lain, mereka tidak mahu keluar mengundi lah. Sebab keluar mengundi pun memilih seseorang itu dan akhirnya mereka lompat parti dan sebagainya. Jadi saya kira untuk kestabilan politik ni negara kita ini, set muda ni yang akan naik pada PRU 15 ini, mereka mesti cuba mengkubal undang-undang melarang lompat parti. Selagi undang-undang ini tidak ada, maka akan berlakulah ketidakstabilan politik. Maksudnya kalau kita buka parlimen sekarang dan adanya undi tidak percaya dan jatuhnya kerajaan sekarang bangun yang lain, maksudnya akan berlaku perubahan lagi selagi kita tidak ada undang-undang yang melarang lompat parti. Sebab inilah satu kelemahan besar kita. Jadi kita perlu perbaiki struktur ini. Jadi kalau kita buka parlimen itu betul juga dari satu segi ia hanya memperbaiki situasi sekarang. Situasi sekarang dalam jangka waktu pendek bolehlah. Maksudnya buka parlimen itu sesuatu yang diinginkan oleh banyak pihak. Tetapi untuk jangka masa lama, struktur undang-undang lompat parti ini perlu digubal. Soalan akhir saya kepada Prof. Melihat inisiatif yang diambil oleh Seri Paduka Baginda, Tuanku sendiri untuk memanggil 18 ketua-ketua parti dan juga ahli-ahli akademik juga, orang-orang profesional untuk mendengar keluhan dan akhirnya memanggil ataupun mempengerusikan perbincangan Majlis Hak Raja-Raja ini. Adakah pandangan Prof melihat inisiatif yang diambil Seri Paduka Baginda ini melihat kepada teruknya pentadbiran ataupun bukan saja pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional, malah sikap enteng pembangkang juga yang tidak henti-henti, bukan menjadi semak imbang kepada kerajaan, malah mengkritik yang bukan-bukan pada keadaan kita diselubungi pandemik COVID-19 ini, Prof? Ya, saya melihat Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bukan saja main peranan penting di sini. Baginda ada tanggungjawab sebagai ketua negara untuk melihat negara ini tidak hancur. Jadi dengan adanya keadaan sekarang, sudah tentu Baginda dan Raja-Raja Melayu melihat kita ke arah kehancuran. Maknanya kerajaan yang ada sekarang pun tak boleh mentadbir dengan baik kerana adanya politicking ini. Maksudnya, dan kita dapat lihat pelan pemulihan negara semalam pun mendapat kritikan daripada bekas-bekas Perdana Menteri kita dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang tidak baik lah. Maksudnya ia sangat-sangat tidak baik kerana ia dapat mengelirukan rakyat dan ia juga memberi imej yang tidak baik kepada negara kita di persada antarabangsa. Jadi saya kira kalau teguran itu, teguran membina tidak mengapa. Tapi teguran-teguran itu semua bukan saja menghancurkan. Teguran itu kalau kita lihat adalah untuk kepentingan mereka. Untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan negara sangat, untuk kepentingan mereka
ialah mereka ada agenda masing-masing. Ya. Jadi saya kira bekas-bekas pemimpin ini masa mereka sudah berlalu lah. Jadi mereka perlu terima hakikat itu dan mereka perlu duduk diam-diam di rumah sajalah. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong di atas kesempatan kita petang ini berdiskusi mengenai ada yang memperkecilkan peranan Majlis Raja-Raja, ada juga yang tidak mahu berubah walaupun kita dilanda COVID-19. Terima kasih Prof. Sama-sama. Baik. Itu dia tadi perbincangan ringkas namun padat bersama dengan ahli akademik yang disegani. Baik, kita akan berlintas langsung sebenarnya bersama dengan rakan setugas Kamariah Khalidi yang masih lagi berada di hadapan pintu utama Istana Negara. Kamariah, kalau boleh berkongsi perkembangan semasa di sana. Baik, terima kasih rakan setugas yang berada di studio MG. Jadi setakat ini setelah hampir 3 jam berada di hadapan pekarangan Istana Negara, setakat ini pada 5.15 petang hanya kenderaan yang membawa Sultan Johor baru dilihat keluar daripada Istana Negara. Dan selepas itu pada pukul 5.55 petang, kenderaan yang membawa Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara dan juga Ketua Setiausaha Negara juga telah dilihat keluar daripada Istana Negara. Namun sehingga kini pada pukul 6.25 petang, tiada lagi kenderaan lain yang membawa Raja-Raja Melayu dilihat melalui pintu 1 Istana Negara ketika ini. Namun pihak media baik tempatan ataupun luar negara masih lagi setia menunggu di sini untuk menunggu kenderaan-kenderaan rasmi Raja-Raja Melayu ini. Dan untuk di Pertuan Agong pada 9 Jun sehingga Isnin lalu akan disembahkan menerusi perbincangan khas pada hari ini. Dan ketika ini pihak media juga masih menunggu sekiranya ada kenyataan rasmi yang akan dikeluarkan oleh Istana Negara untuk memberitahu atau menyimpulkan mengenai perbincangan khas hari ini. Kamariah, kalau saya lihat sekarang ni cuaca di sana hujan ya? Setakat pukul 5 petang tadi hujan mula turun di Istana Negara ini. Namun pihak media tidak berganjak daripada sini untuk menunggu, untuk merakamkan visual-visual yang boleh didapatkan di hadapan Istana Negara ketika ini. Baik. Terima kasih Kamariah di atas perkembangan semasa di sana. Hati-hati, hujan lebat katanya di sana. Hati-hati kepada rakan media semua. Terima kasih Kamariah. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi Kamariah Khalidi, rakan setugas Malaysia Gazette yang berlintas langsung membuat laporan secara eksklusif di hadapan pintu 1 Istana Negara Kuala Lumpur. Baiklah, sebenarnya kalau boleh saya recap kembali apa yang telah dinyatakan oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong sebentar tadi. Kebanyakan ahli parlimen, ahli politik hari ini terlalu dilihat bacol dengan sikap mereka yang terkejar-kejarkan jawatan dan juga kuasa. Apa yang rakyat akan dapat dengan sikap ataupun tingkah laku sebegini? Kita rakyat yang menjadi mangsa kerakusan mereka. Tetapi menurut beliau lagi, kepimpinan ini, sesiapa juga ahli parlimen ataupun ahli politik ini, jika tersilap langkah, rakyat akan membalasnya ataupun memberikan pembalasan pada PRU15 nanti. Jadi, fikir-fikirkan kepada anda yang mahukan terus berkuasa, buatlah perkara yang terbaik untuk rakyat. Kami rakyat sentiasa menyokong pentadbiran Perikatan Nasional yang baik. Sekiranya ada kelompongan, sudah tentu ia akan disemak imbang oleh pembangkang. Namun hati-hati wahai pemimpin, kerana rakyat memerhati gerak-gerik anda. Segala-galanya akan dijawab, segala-galanya akan dibalas oleh rakyat ketika PRU15 nanti. Harap-harap yang baik saja kerana ramai player kita kata,
undi pastinya berpihak kepada bebas. Kita tak nak perkara begitu berlaku kerana kebanyakan negara masih lagi dipegang oleh parti-parti utama walaupun ada pembangkang tetapi masih lagi menggelarkan mereka itu sebagai parti utama negara. Baik, sekian saja Skop MG Live petang ini. Kita berdiskusi mengenai ada pihak yang memperkecilkan peranan raja-raja, sudah pun dijawab oleh ahli akademik dan juga berlintas langsung bersama Kamariah Khalidi tadi. Sekian saja, Haslina Ayar Kamaluddin mengundurkan diri. Assalamualaikum, salam sejahtera.